A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar Putrajaya FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu dalam slot Tazkirah Ramadan pada petang ini sementara kita menunggu untuk kita berbuka puasa insya-Allah. Yang mana pada slot kali ini kita akan meneruskan membincangkan tentang satu lagi peristiwa besar yang berlaku dalam lipatan sejarah Islam yang mana disebut sebagai Fathu Makkah. Fathu Makkah bermaksud pembukaan kota Mekah atau penaklukan kota Mekah, yang mana ianya merupakan satu peristiwa besar yang menyaksikan bagaimana kelompok yang telah terpaksa meninggalkan kampung halamannya Mekah berjaya menakluknya kembali. Dan peristiwa ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dalam surah An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan dan pembukaan kota Mekah, yang mana Al-Fath di sini merujuk kepada peristiwa Fathu Makkah. Dan Allah menyebut bahawa engkau akan melihat manusia akan masuk ke dalam Islam, menerima Islam dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang besar. Maka bertasbihlah dan mohonlah keampunan. Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat. Peristiwa ini merupakan satu peristiwa besar yang menyaksikan bermulanya kemenangan besar kerajaan Islam yang berjaya mengambil alih kota suci Mekah, dan bermula pada saat tersebut hingga ke hari ini kota suci Mekah telah dikuasai oleh umat Islam. Dan episod ini sebenarnya bermula pada perjanjian Hudaibiyah, yang mana perjanjian yang berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Rasulullah SAW telah bermimpi baginda telah memasuki kota Mekah, masuk ke dalam Kaabah dan melakukan tawaf dan umrah. Dan kita mengetahui bahawa mimpi para nabi itu bukan mimpi-mimpi biasa, tetapi ianya merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi para nabi merupakan mimpi yang benar, merupakan wahyu daripada Allah. Dan selepas itu Rasulullah SAW mengajak umat Islam di kota Madinah untuk bersiap menunaikan umrah ke Mekah. Walaupun hanya setahun selepas berlakunya Perang Ahzab, perang yang mengambil masa yang panjang, berhari-hari, berminggu-minggu, dan ianya amat meletihkan, namun para sahabat yang sangat mentaati Allah dan juga Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, terus mengikuti perintah baginda dan bersiap untuk melaksanakan umrah ke kota suci Mekah. Dipendekkan cerita, ketika hampir sampai ke kota Mekah, Rasulullah SAW mendapat khabar bahawa ada sekelompok kaum Quraisy yang menanti dan bersiap untuk memerangi baginda dan menghalang baginda daripada memasuki kota Mekah. Dan apa yang Rasulullah SAW lakukan disebabkan baginda tidak merancang untuk berperang, walaupun baginda sentiasa bersedia. Ini yang disebut oleh baginda apabila Quraisy mengutuskan utusan untuk berbincang dengan Rasulullah SAW, namun itu bukan pilihan utama. Rasulullah SAW telah mengambil jalan lain sehinggalah ke satu tempat yang mana Qaswah, iaitu unta baginda, terus duduk dan tidak mahu meneruskan perjalanan, dan Rasulullah SAW sedar bahawa itu isyarat Allah yang menuntut baginda untuk mengambil jalan lain, dan akhirnya tiba ke Hudaibiyah. Dan ketika di Hudaibiyah itulah mereka telah menghantar utusan dan berbincang, dan disebabkan umat Islam tidak berniat untuk berperang dan kaum Quraisy pula masih lagi merasa kesan-kesan keperhitan akibat daripada Perang Ahzab, maka mereka telah bersetuju untuk melakukan perjanjian yang disebut sebagai perjanjian Hudaibiyah. Di antara isi-isi perjanjian yang terkandung di dalam perjanjian Hudaibiyah
yang mana Rasulullah SAW dan umat Islam tidak dibenarkan untuk masuk ke kota Mekah pada tahun tersebut. Tetapi sebaliknya, mereka hanya akan dibenarkan untuk memasuki kota Mekah dan melaksanakan umrah pada tahun berikutnya. Dan kemudian mereka bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Dan jika ada mana-mana kabilah yang membuat keputusan untuk bersekutu dengan umat Islam di Madinah atau dengan Quraisy di Mekah, maka mereka akan diiktiraf sebagai sekutu dan gencatan senjata itu tetap akan berlangsung. Selain daripada itu, mana-mana individu yang telah melarikan diri dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah tanpa persetujuan walinya hendaklah dipulangkan kembali. Apabila perjanjian ini dilakukan, Umar Al-Khattab antara yang menentang dan tidak bersetuju. Umar seolah-olah merasakan bahawa perjanjian ini merupakan perjanjian berat sebelah. Tetapi Rasulullah SAW telah meyakinkan Umar bahawa inilah kehendak Allah dan Allah itulah sebaik-baik perancang, dan sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW, mereka pasti insya-Allah akan melaksanakan umrah, tetapi bukan tahun itu. Umar Al-Khattab bersetuju dengan keputusan Rasulullah SAW dan akhirnya apa yang diputuskan oleh Rasulullah ternyata benar. Dalam perjanjian tersebut, ada dua kelompok kabilah yang telah berseteru zaman berzaman. Musuh tradisi di antara Bani Khuza'ah dan juga Bani Bakar. Dua kabilah ini memang sentiasa berperang sejak daripada zaman datuk nenek moyang mereka dahulu. Dan ketika perjanjian Hudaibiyah, Bani Khuza'ah telah memilih untuk menjadi sekutu umat Islam dan Bani Bakar telah bersetuju menjadi sekutu Quraisy di Mekah. Maka kedua mereka seharusnya tertakluk di bawah perjanjian Hudaibiyah dan syarat-syarat. Maka berlangsunglah perjanjian tersebut, berlakulah perdamaian selama 2 tahun, yang mana tahun berikutnya umat Islam telah dibenarkan untuk melaksanakan umrah dengan aman. Tetapi apabila tahun ke-8 Hijrah, ada satu situasi yang mana Bani Bakar mendapat peluang untuk membalas dendam, membantai sebahagian daripada Bani Khuza'ah. Disebabkan dendam mereka sejak zaman berzaman, Bani Bakar yang diketuai oleh Naufal bin Muawiyah telah melakukan serangan terhadap 20 orang pemuda daripada Bani Khuza'ah dan membunuh mereka. Serangan tersebut berlaku pada waktu malam, yang mana ada sebahagian daripada pemuda daripada Bani Khuza'ah ini sedang tidur dan ada sebahagiannya sedang melaksanakan solat, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ini sebenarnya tinggal di pinggir kota Mekah di bahagian selatan, dan mereka telah diserang. Sebahagian daripada mereka terbunuh, sebahagian daripada mereka berjaya melarikan diri masuk ke tanah haram, dan mereka telah dikejar oleh Bani Bakar. Dan Bani Bakar telah mendapat pertolongan daripada kelompok Quraisy juga, antaranya Suhail bin Amr, Ikrimah bin Abu Jahal, Sufyan bin Umayyah dan beberapa pemuda daripada Quraisy Mekah. Dan ini merupakan satu pengkhianatan terhadap perjanjian Hudaibiyah. Sebahagian daripada pemuda Bani Khuza'ah yang melarikan diri dan masuk ke tanah haram mengingatkan Naufal bin Muawiyah bahawa ini tanah haram dan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam, telah mengharamkan berlakunya pembunuhan di dalam tanah haram. Kita sedia maklum, walaupun Quraisy merupakan musyrik Mekah, tetapi mereka menghormati kemuliaan tanah haram. Tapi apa yang berlaku pada malam itu disebabkan kemarahan dan dendam yang telah lama membara. Naufal bin Muawiyah telah mengeluarkan satu kata-kata yang menakutkan. La ilahal yaum. Tidak ada Tuhan pada hari ini. Maka dibunuhnya 20 orang pemuda daripada Bani Khuza'ah. Dan disitulah bermulanya episod pengkhianatan terhadap perjanjian Hudaibiyah yang telah dijaga selama 2 tahun. Setelah itu, Quraisy akhirnya sedar, ini merupakan satu perkara yang amat dahsyat. Ini merupakan satu pengkhianatan yang amat besar. Dan ini sangat mengerikan. Kerana apa? Apabila berlakunya pengkhianatan seperti ini bermakna terbatalnya gencatan senjata. Dan harus diingat, kerajaan Islam, umat Islam pada ketika itu bukan lagi seperti pada tahun pertama Hijrah. Umat Islam telah bertambah banyak dan mereka akan mampu mengumpulkan tentera
dan kelengkapan yang lebih besar daripada sebelumnya. Dan ini telah menggusarkan kaum Quraisy. Mereka telah mengadu kepada Abu Sufyan, yang mana Abu Sufyan ketika itu masih musyrik dan merupakan pimpinan Mekah. Setelah kematian Abu Jahal dalam perang Badar, maka Abu Sufyan lah yang dilantik sebagai pemimpin, dan Abu Sufyan apabila mendengar tentang peristiwa ini, Abu Sufyan sedar bahawa ini sesuatu yang amat dahsyat, dan beliau mengatakan perkara seperti ini tidak pernah dia lihat sepanjang hidupnya. Wallahi, kata Abu Sufyan, Muhammad pasti akan menyerang kita. Abu Sufyan bersumpah dengan nama Allah. Ini kerana mereka merupakan musyrikin Mekah, dan sebagai musyrikin Mekah, mereka percaya bahawa Allah itu Tuhan. Cuma mereka golongan musyrik yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berhala-berhala dan sembahan-sembahan yang lain. Kerana itu, kaum Quraisy, musyrikin Mekah bersumpah, apabila bersumpah, mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Dan itulah yang diucapkan oleh Abu Sufyan. Demi Allah, Muhammad pasti akan menyerang kita. Maka ianya sangat membimbangkan, dan Quraisy ketika itu meminta Abu Sufyan pergi ke Madinah untuk berunding dengan Nabi Muhammad SAW supaya tidak berlaku peperangan, tidak berlaku sebarang serangan, dan perjanjian Hudaibiyah itu dapat diteruskan dan dipanjangkan lagi tempohnya. Tetapi Amr bin Salim Al-Khuzai, seorang pemuda daripada Bani Khuza'ah, telah awal lagi pergi ke Madinah dan mengadu kepada Rasulullah SAW. Ketika itu, Rasulullah sedang duduk di dalam Masjid Nabawi bersama sahabat-sahabatnya. Dia dikelilingi oleh para sahabat, dan ketika itulah Amr telah sampai ke Masjid Nabawi dan terus mengkhabarkan kepada Rasulullah melalui syair-syair yang telah membakar semangat dan memberi kesan yang amat dalam terhadap Rasulullah dan para sahabat. Dan Rasulullah telah memberi jaminan bahawa Bani Khuza'ah pasti akan mendapat pembelaan. Selepas itu, datang pula Budail bin Warqa yang merupakan pimpinan daripada Bani Khuza'ah bersama beberapa orang yang lain pergi ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah SAW dan menceritakan secara terperinci apa sebenarnya yang terjadi. Dan mereka telah mengkhabarkan kepada Rasulullah serangan Bani Bakar bukan hanya dilakukan oleh pemuda daripada Bani Bakar, tetapi turut dibantu oleh orang-orang Quraisy. Dan Rasulullah SAW ketika itu telah memutuskan untuk melakukan serangan kepada musyrikin Mekah di Mekah kerana perjanjian Hudaibiyah akhirnya telah terbatal. Abu Sufyan akhirnya tiba ke Madinah. Dalam perjalanan, dia telah bertemu dengan Budail, dan dia merasakan apakah Budail telah bertemu dengan Muhammad dan mengadu tentang apa yang telah terjadi. Maka dia bertanya kepada Budail, "Ya Budail, adakah engkau bertemu dengan Muhammad di Madinah?" Dan Budail mengatakan tidak, dia tidak ke Madinah. Budail telah berdusta untuk mengelakkan Abu Sufyan mengetahui perkara sebenar. Dan Abu Sufyan ketika itu juga merupakan orang yang cerdas. Dan apabila berlalunya Budail, dia memerintahkan supaya najis unta yang keluar daripada unta Budail itu diperiksa. Sekiranya Budail memasuki Madinah, pasti ada biji-biji kurma di dalam najis unta mereka. Dan ternyata benar. Ternyata unta daripada rombongan Budail bin Waraqah telah mengeluarkan najis yang mengandungi biji-biji kurma. Ketika itulah Abu Sufyan sedar bahawa Budail pasti telah mengadu kepada Rasulullah SAW. Dan apabila masuk ke Madinah, Abu Sufyan telah terus pergi ke rumah anak perempuannya, iaitu Ramlah, atau dikenali sebagai Ummu Habibah, yang merupakan Ummul Mukminin, isteri kepada Rasulullah SAW. Dan apabila Abu Sufyan masuk ke dalam rumah Ummu Habibah, dia hendak duduk di atas satu firash, satu tikar, tetapi Ummu Habibah telah mengambilnya, tidak membenarkan Abu Sufyan untuk duduk dan melipat dan menyimpannya. Maka Abu Sufyan bertanya kepada Ummu Habibah, "Wahai anakku, kenapa engkau tidak suka ke kedatangan aku? Kau tak bagi ke aku duduk atas tikar ni? Atau apa masalah kau?" Kata Ummu Habibah kepada bapanya sendiri, "Bal huwa firashi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anta musyrikun najis." Benar, tikar ini
milik Rasulullah SAW dan engkau merupakan orang musyrik yang najis. Aku tidak mahu engkau duduk di atas tikarnya Rasulullah SAW. Subhanallah. Ini keimanan Ummu Habibah terhadap Rasulullah SAW. Dia dengan tegasnya telah mencela kesyirikan bapanya sendiri. Subhanallah. Inilah dia Ummul Mukminin, isteri Rasulullah SAW, Ramlah Ummu Habibah. Kemudian Abu Sufyan pun berlalu dalam keadaan sangat sedih dan dia menyatakan kecelakaan telah menimpa engkau wahai anakku, dan dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan apabila bertemu, Abu Sufyan mencadangkan kepada Rasulullah untuk memanjangkan tempoh perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah bertanya kepada Abu Sufyan, kenapa? Apakah ini tujuan engkau datang ke Madinah? Adakah ada apa-apa telah terjadi? Abu Sufyan tidak mahu mengakuinya dan Rasulullah SAW juga tidak menyebut tentangnya. Tetapi apa yang diminta oleh Abu Sufyan tidak diberi sebarang jawapan oleh Rasulullah SAW. Maka pulanglah Abu Sufyan dalam keadaan kecewa dan dia terus berjumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, mengharapkan agar Abu Bakar dapat meyakinkan Rasulullah SAW supaya memanjangkan tempoh perjanjian. Abu Bakar ketika ini tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Namun Abu Bakar menyatakan dia tidak akan melanggar apa perintah dan kehendak Rasulullah SAW. Kemudian Abu Sufyan bertemu dengan Umar. Malah Umar lebih parah. Kata Umar, kalau engkau mengharapkan aku memberitahu kepada Rasulullah supaya tidak menyerang kau, kau telah berjumpa dengan orang yang salah. Kerana aku lebih mahu memerangi kau. Kalau tiada sebarang pedang untuk aku hunuskan, nescaya semut pun akan aku hantar untuk memerangi kau. Begitulah tegasnya Umar Al-Khattab. Dan kecewalah Abu Sufyan, berlalu dan berjumpa dengan Uthman dan juga Ali bin Abi Talib. Jawapan yang sama. Kesudahannya tetap sama. Kemudian berjumpa dengan Fatimah yang ketika itu bersama dengan Ali, dan pada masa yang sama juga ada Hasan bin Ali. Maka Abu Sufyan memujuk Fatimah supaya menggunakan Hasan untuk memujuk bapanya. Namun Fatimah menolak permintaan Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan sedar bahawa dia tidak akan berjaya mempengaruhi para sahabat Nabi SAW, dan dia mengakui dia belum pernah melihat kaum yang sangat taat kepada pimpinannya melainkan umat Islam. Ketaatan umat Islam terhadap Rasulullah SAW ketika itu tidak dapat disangkal lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini sahaja. Jika diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sambung tentang perincian peristiwa Fathul Makkah pada esok hari insya-Allah. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.